tapak kekal bagi pembinaan menara telekomunikasi baharu adalah halangan utama dalam usaha memberikan liputan internet sepenuhnya di Sabah. Langkah ini seharusnya perlu ditangani segera kerana proses mendapatkan tapak perlu mengambil masa yang lama, terutama sekali tanah di bawah milik kerajaan negeri. Kita masih ada tambahan lagi menara yang dalam proses pembinaan, mungkin sehingga akhir 2023 dan mungkin mencecah awal 2024. Dan kita target dari segi pencapaian peratusan coverage ni akan bertambah lagi selepas itu. Dan kita harap pun Sabah akan sama setaraf dengan negeri-negeri lain di Semenanjung. Dan harapan kita ialah setelah dengan pandangan-pandangan ini, pihak penganjur kita akan serahkan pada agensi yang berkenaan dengan harapan akhirnya dia boleh diangkat untuk di pengumbalan dasar dan sebagainya. Mereka berkata demikian dalam sidang media sempena dialog dasar internet kita di Sabah di Dewan Serbaguna Perpustakaan Negeri Sabah Tanjung Aru di Kota Kinabalu. Dialog anjuran badan bukan kerajaan tersebut diadakan bagi membincangkan berkaitan beberapa isu melibatkan perkhidmatan jaringan internet sebagai salah satu hak asasi. Melalui Pelan Jalinan Digital Negara Jendela di Sabah yang bermula pada tahun 2020 menunjukkan capaian internet 4G di kawasan berpenduduk sebanyak 73.4% dan meningkat kepada 90.33% pada tahun 2022 melalui jendela dengan pembinaan menara baharu serta menaik taraf menara telekomunikasi sedia ada. Sabah Berselawat merupakan program julung kali diadakan oleh RTM Sabah menerusi Sabah FM dan dikelolakan bersama oleh badan-badan dakwah di Sabah kini menuju ke persiapan akhir. Laporan lanjut bersama Abdul Kahar Haji Omar di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Silakan. Terima kasih dia di studio. Saya sekarang ini berada di SICC Kota Kinabalu sempena dengan persiapan terakhir bagi program Sabah Berselawat. Dan program yang julung kali diadakan oleh RTM Sabah menerusi Sabah FM ini merupakan kelolaan bersama dengan badan-badan dakwah di negeri Sabah. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi berhubung dengan persiapan terakhir ini, kita bersama yang berbahagia Puan Aminah Samsudin Muhammad iaitu Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Sabah. Jadi Puan, idea kepada program berselawat ini? Okey, idea ini sebenarnya datang daripada Sabah FM. Ini adalah program Sabah FM yang dianjurkan bersempena dengan sambutan Hari RTM ke-77 pada tahun ini, yang mana kebetulan jatuh pada bulan Ramadan. Jadi kita adakanlah program yang keagamaan. Kita akan bermula pada sebelah petang insya-Allah dengan majlis penyampaian sumbangan kepada golongan asnaf yang terdiri daripada pelajar tahfiz, dan kemudiannya selepas berbuka puasa, solat maghrib, solat isyak dan juga solat tarawih berjemaah, dan selepas itu pada pukul 9 malam kita akan memulakanlah Sabah Berselawat ini, yang mana juga turut disiarkan secara langsung di Sabah FM dan juga menerusi FB Live Sabah FM. Program ini akan dirasmikan insya-Allah oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah. Terima kasih Puan. Itu dia Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Sabah iaitu Puan Aminah Samsudin Muhammad yang telah menjelaskan berhubung dengan program Sabah Berselawat bagi tahun 2023. Program yang julung kali diadakan oleh RTM Sabah menerusi Sabah FM ini dikelolakan bersama dengan badan-badan dakwah di seluruh negeri bertujuan untuk mengimarahkan bulan Ramadan itu sendiri selain menghimpunkan seluruh umat Islam di negeri Sabah termasuk golongan belia untuk sama-sama berselawat ke atas baginda Rasul. Jadi untuk itu kita kembali bersama dengan dia di studio. Silakan dia. Masyarakat Sandakan amat berpuas hati dengan pewujudan Eastern Sabah Security Command (ESCOM) sebagai nadi terhadap sebarang isu keselamatan di sepanjang perairan pantai timur Sabah. Kawalan yang lebih teratur dan kehadiran pihak berkuasa keselamatan di kawasan strategik sekaligus menambah keyakinan penduduk mengenai tahap keselamatan yang lebih baik berbanding sebelumnya.
Lebih selamat memang kata. Semua dia orang pun ada juga kadang-kadang terselampak juga kan. Dia orang ada memang begitu tu. Kalau ada pagi petang tu tengah hari begitu. Dia orang ada saja semua. Hari-hari tu. Jarang tu bilang orang yang tidak ada, memang dia ada. Amat-amat berterima kasihlah kepada kerajaan yang telah menubuhkan ISKOM di Sabah. Jadi selama ISKOM ini ditubuhkan, alhamdulillah kami di Kampung Abai dan di daerah-daerah lain, alhamdulillah terasa selamat dan sebarang aktiviti yang kami lakukan di setiap di kampung kami, alhamdulillah selamat juga. Tiada rasa ketakutan atau kebimbangan lah tentang keselamatan nelayan-nelayan. Orang-orang alik ke bandar, ke semua. Di setiap ISKOM ini memang ada rundaan lah. ISKOM ini sangat penting, diberi anjakan yang lebih lagi mantap untuk menjaga keselamatan di negeri kita, khususnya Sabah. Selama ada ISKOM ini pengujutan dari semua pihak lah, bukan ISKOM, nampak begitu berkesan kepada kita sebab nelayan-nelayan kita pun tidak ada nampak yang begitu merungut dari segi aspek keselamatan. Masyarakat kawasan Ezon turut menyifatkan langkah mewujudkan tempoh masa perintah berkurung dari 6 petang hingga 6 pagi meliputi kawasan perairan Sandakan, Beluran, Kinabatangan, Lahadatu, Konak, Sempurna dan Tawau juga berjaya mengekang sebarang pergerakan anasir luar. Langkah ini banyak membantu khususnya nelayan untuk mencari rezeki dengan selamat tanpa sebarang ancaman. Lebih 650 individu melibatkan pelajar tahfiz, petugas media, kaki tangan, rakan kolaborasi dan pelanggan telah disantuni Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC melalui program khas berbuka puasa. Program tersebut yang merupakan program apresiasi dan merupakan sumbangan tanggungjawab sosial korporat CSR agensi milik kumpulan Yayasan Sabah. Malam ini adalah malam apresiasi dan kesyukuran atas apa pencapaian SICC selama 3 tahun. Kalau ikut operasi 1 tahun lah, 2022. Sepanjang tahun kita akan ada program CSR. That's why we say we concentrate on sustainable tourism, talk about effective management, social culture and CSR. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana tempoh MCO itu kita tidak dapat mengalami keadaan begini. Indahnya Ramadan dengan berbuka bersama-sama kan, bersama para awam dan juga anak-anak tahfiz. Jadi lepas MCO ini pula, alhamdulillah orang kata terasa macam kembali daripada asal juga. Dalam majlis tersebut, lebih 700 jenis jamuan berupa juadah, lauk pauk, kuih muih, manisan dan minuman dihidangkan kepada tetamu. Sabah FC bawah 23 tahun perlu terus menunjukkan peningkatan dalam perlawanan Piala MFL. Kumpulan A seterusnya membolehkan pasukan tersebut mendapat tempat 4 teratas dalam kumpulan. Setakat ini, pasukan tersebut menduduki 2 tempat terakhir dalam kumpulan dengan 2 perlawanan dan kedua-dua perlawanan tersebut berkeputusan serih. Kita nampak progres lagi baik daripada perlawanan sebelum ni menentang Penang lah kan, walaupun kita di tempat sendiri kita seri, tapi progres dan peningkatan dari segi permainan dan confidence level pemain-pemain Sabah tu semakin meningkat lah. It was very tough, but the difference tonight is our efficiency. In the first time the normal is 2 or 3-0. But this is football, the goalkeeper played very well, and the second time the difference of score are the penalties. But it's normal, we will work for the next matches. Semalam Sabah FC bawah 23 tahun melayan kunjungan Johor Darul Ta'zim JDT 2 sekadar berkongsi mata dengan keputusan seri 1-1 di Stadium Likas. Gol pertama JDT 2 hadir pada minit ke-15 menerusi hantaran lintang Umar Hakim berjaya disempurnakan Gabriel Nistelrooy anak Tamin. Sabah FC kemudiannya menyamakan keputusan apabila dihadiahkan sepakan penalti selepas Muhammad Syarizan Saidin dijatuhkan di dalam kotak penalti dan disempurnakan
disempurnakan Joko Jacob pada minit ke-50. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan dari pelbagai sudut, namun nasib tidak berjaya mengubah catatan keputusan sehingga pengadil perlawanan Muhammad Nawal Muhammad Zubir meniup whistle penamat. Perlawanan seterusnya dijadualkan Sabah FC bawah 23 tahun menentang Terengganu FC 2 pada 2 April ini di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Kuala Terengganu. Baik saudara, paparan tadi mengakhiri perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan selepas ini, kembali bersama Azam Hussein di Angkasa Puri. Silakan Azam. Baik, terima kasih dia membawakan laporan